Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok yang ni soalan dia tak ada tulis lah dalam soalan SPM, tak adalah tulis kebat. Saya rasa lah soalan dia macam ni. Antara soalan yang kamu kena fikir sikit, saya anggap sebagai soalan, saya ambil sebagai soalan kebat yang memerlukan sedikit kemahiran berfikir bagi kamu. Okay. Kita tengok soalan nombor 5 kat sini terus. Okay, nombor 5. Pertama tu. Seorang pelukis ingin membuat lukisan penuh pada permukaan sebuah tembikar hiasan yang berbentuk silinder. Dia kata lukisan penuh pada permukaan sebuah tembikar hiasan berbentuk silinder. Jadi kat sini ada tembikar bentuk silinder. Okey. Tembikar berbentuk silinder tersebut punya ketinggian 10 cm, dia punya tinggi dia height 10 cm, kemudian dia punya jejari dia 3.5. Jejari dia 3.5, okey. Jika satu tiub warna dapat menghasilkan lukisan seluas 100, satu tiub 100 cm square. Berapakah bilangan tiub warna yang diperlukan untuk membuat lukisan penuh pada 10 buah tembikar yang sama? Okay. Ini kalau kamu nak cerita ni adalah berkenaan dengan key point dekat mana? cm tu. Maksudnya luas. Jadi apa kena buat? Kita kena ambil luas permukaan silinder. Okey, silinder tembikar. Jadi atas ni terbuka lah kan. Ada tembikar ni yang kita nak warna hanyalah kawasan ni saja kan. Kawasan ni apalah luas permukaan dia? Luas permukaan dia bila kita buka bentangan dia akan jadi bentuk macam tu. Yang mana yang ini 10 cm dan panjang ni adalah sama dengan lilitan bulatan. Apa formula lilitan bulatan? Lilitan formula dia adalah 2 pi j. Jadi berapa luas kawasan ni? Luas kawasan ni adalah bersamaan dengan darab dia akan dapat 20 pi jejari kita 3.5. Ini dia punya luas yang kita nak. Okey, soalan dia apa? Dia nak berapakah bilangan tiub warna perlukan untuk membuat lukisan penuh pada 10 buah tembikar. Jadi kita darab lagi 10 untuk tembikar. Kan? Kemudian dia tanya berapa tiub? Kita bahagilah dengan 100. Dapatlah bilangan tiub tersebut. Gunakan pi yang diberikan, ambil kalkulator, kita akan dapat jawapan terus ni. Potong kosong. Yang tinggal apa? 7 pi Jadi 7 pi. Pi adalah 22/7. Potong yang tinggal adalah sama dengan 22 tiub. Dia simple je, jalan kerja dia sebenarnya. Kamu buat macam mana pun dikira jalan kerja. Asalkan ada benda yang melibatkan matematik. Contoh kalau macam ni, kaedah kita panggil dia, cara menjelaskan jawapan kita melalui kaedah lukisan. Ada setengah ditulis perkataan. Dia buat luas permukaan sama dengan apa, itu perkataan. Okay? Cuma kat sini saya ke kanan. Kadang-kadang kamu boleh, kadang-kadang kamu tulis ke bawah macam tu. Boleh Zin? Okay? Ini antara soalan isi padu dan luas. Iaitu pepejar geometri saya target mesti ada satu soalan, tak tahu bentuk apa. Kamu kena pergi tengok formula berkenaan. Formula kadang ada formula dia tak bagi, ada formula dia bagi. Contoh kadang-kadang formula yang tak bagi macam hemisfera, dia bagi sfera, dia tak bagi hemisfera, kita bahagi dua. Okey, tu kena ingat betul-betul. Cuma kat sini luas permukaan ni kena faham. Kalau kon contoh ni soalan ni habis kalau dia bagi kon, contoh kon, kita tak tahu, tiba-tiba ada kon mana tahu. Kan? Jadi apa luas permukaan? Isi padu senang. Saya tak risau isi padu. Yang saya risau adalah luas permukaan. Okey, kalau luas permukaan kon untuk yang ini saja, apa luas permukaan kon untuk yang ini? Bila kita bentangkan dia, kalau kita tengok bentang dia, ini adalah sama dengan pi js. S ni sending kita. Ni pi js. Yang ini adalah pi j kuasa 2, bawah ni bulatan. Ni jejari dia. J kan? Yang ini JS. S yang ni, S sending. Anda kena ingat. Ini untuk apa? Untuk kita panggil dia kon. Kalau hemisfera, dia bagi bentuk hemisfera. Kalau dia nak semua, untuk kawasan ni saja adalah, kita ambil ini 2 pi J kuasa 2. Kawasan ni saja. Kawasan ni saja kan? Okey, kawasan bawah ni lagi sekali. Kalau bulatan ni kita ambil sama juga, pi J kuasa 2. Kalau dia nak semua, jumlahkan. Jadi dia akan jadi 3 pi J kuasa 2. Luas permukaan dah lama tak masuk. Isi padu mudah.
Isi padu senang, formula ada dia bagi. Kan? Isi padu. Cuma kalau isi padu, ramai cikgu-cikgu, termasuk saya juga target kalau isi padu, dia akan combinekan soalan isi padu tu dengan plan dan dongakkan. Macam tu contoh. Okey, kita terus pergi soalan nombor 2. Tarik ni Boleh je Okay, kalau apa-apa tanya, saya teruskan je Masa Okey, cikgu. Okay, terus pergi soalan. Ini pun soalan yang memang guarantee lah, orang kata guarantee masuk lah. Cuma saya target tahun ni adalah graf ni lah, graf laju masa. Graf laju masa kan, nombor 9 kat situ. Dia bagi graf laju masa, kita tengok dekat graf tu boleh. Nyatakan laju seragam bagi zarah K. Ini mudah. Sebab dia nak laju seragam, automatik laju seragam kita ada yang mana? Yang lurus tu, garis lurus tu ni. Ini kita panggil dia laju seragam. Tengok dekat laju sini. Jawapan kita apa? 16. Tulis direct je. Jadi A, jawapan kita terus kamu tengok dekat graf tu, dia tulis apa? 16. Unit nak letak? Boleh, tak ada masalah. Unit meter saat negatif 1. Itu laju seragam. Terus. Okey. Yang kedua, B, soalan dia. Pada T saat, beza antara jarak yang dilalui oleh zarah H dan zarah K ialah 24. Dia kata beza jarak. Jadi kat sini formula kita, jarak adalah sama dengan luas di bawah graf. Okey. Jadi saya akan berhenti sekejap. Kat tempat saya ni dah azan. Nanti kita sambung semula adik. Okey, kita sambung semula. Alhamdulillah kan. Okey. Ini lebih kurang soalan dia kat sini. Soalan dia nak apa? Dia bagi tahu kat situ beza antara jarak yang dilalui oleh zarah H dan zarah K ialah 24. Jadi jarak adalah luas bawah graf. Okey. Yang ini adalah H. Ini H kawasan. Ini luas dia kawasan sini. Ini saya keluarkan. Yang ini letak situ segitiga. Okay, dia kata beza, maksud kita tolak. Okay, kat sini kalau kamu tengok siapa besar? Yang satu lagi besar. Sebab kawasan bawah dia adalah melibatkan apa? Trapezium. Kan? Trapezium kan? Okay. Jadi trapezium ni kamu boleh ubah kepada dua bentuk, iaitu segitiga campur kotak. Contoh saya buat kat sini, saya akan buat kat sini. Segitiga campur kotak. Tolak dengan segitiga ni. Sama dengan 24. Ini bentuk lagi sekali kita panggil bentuk lukisan. Tapi bukan lukis kecil-kecil, lukis jelas sebab nak letak nilai dia. Yang ini siapa punya dua ni? Yang ini untuk yang K punya, nampak? Segitiga ni campur kotak ni. Kan bawah dia 12, tinggi dia 16. Kotak tu pula bawah dia adalah T tolak 12, tinggi dia 16. Okay, untuk segitiga yang ini H punya adalah T sini 16. Jadi kita masukkan formula saja yang mana jarak merupakan apa? Luas di bawah graf. Luas ni 1/2 darab 12 darab 16 campur dengan yang ini 16 darab dengan T tolak 12. Kemudian tolak dengan yang ini 1/2. Okey, 16 darab dengan T sama dengan 24. Okey. Kamu boleh dapatkan T terus kalau kamu menggunakan kalkulator untuk selesaikan dia kan. Tu kalkulator, saya ambil kalkulator. Kita try guna kalkulator tengok. Okey, contoh kalau guna kalkulator saya akan guna 1/2 tu saya tekan 0.5 kat situ. Nampak sikit 0.5 darab 12 darab dengan 16. Kemudian campur dengan 16 kurungan T tu kita akan gunakan alpha X kat sini. Tolak 12, tutup semula kurungan. Tolak dengan semakan yang kita buat tu 0.5 kurungan 16 T jangan jumpa alpha X jumpa T lagi. Tutup kurungan sama dengan kita akan gunakan alpha calculate 24. Semua kalkulator boleh pakai benda ni. Cuma masa nak dapat jawapan tu beza. Contoh macam saya pakai kalkulator kat handphone ni, dia terus dapat jawapan. Kan? Kalau kamu mungkin kamu kena tekan shift calculate. Kan? Tekan shift calculate, dah boleh dapat jawapan. Jadi jawapan saya tu dapat X15.
Okay, jadi kita tak tunjuk jalan kerja yang dahsyat kat sini. 15. Kita tengok logik tak 15? Logik 15. Ni 12, ni 15. Siap. Okay, ini salah satu cara yang akan menjimatkan sedikit masa kamu dalam exam nanti. Aziz boleh pakai kalkulator kan? Tahu macam mana buat Okay. Tahu. Okey. Tahu. Baik. Kita terus masuk soalan nombor 17 pula. Sebelah. Okey. Ini pun sama juga. Yang ini soalan nombor 17. Bila soalan nombor 17 ni, 16, 17 ni adalah soalan bahagian C. Bahagian C macam soalan dia ada 15 markah. Besar soalan dia. Okey, tapi pilih satu. Esok kamu kena tengok mana satu penting. Yang ni penting Okey, pilih satu je. Encik Kamarudin merupakan seorang usahawan berjaya. Beliau berminat untuk membeli satu bidang tanah terbiak di sebuah pekan untuk dijadikan taman rekreasi. Okey, Rajah menunjukkan kawasan tanah berbentuk trapezium. Dia bagi ada gambar situ. Bentuk trapezium. Okey, yang mana panjang sini dia bagi 50. Kemudian yang ini adalah X tolak 18. Yang bawah ni 2X tolak 4. Okey. Soalan dia tak semestinya macam ni soalan SPM ni dia boleh tukar-tukar. Cuma macam mana cara dia tanya kejap tengok kaedah dia tanya soalan bahagian C ni. Dia boleh campur-campur dia punya topik dia so. Rajah 17 menunjukkan kawasan tanah bentuk trapezium yang ingin dibeli oleh Encik Kamarudin. Kawasan segitiga bersudut tepat ABE adalah merupakan kawasan tasik dengan keadaan dia bagi BE kat situ BEC. Nisbah BE nisbah dengan EC nisbah dia 2 nisbah 3. Okey. Maklumat dia dah bagi tu. Seterusnya soalan dia A, dia nak apa? Nombor 1. Cari panjang sisi BE tanah, nampak? Yang ni sebenarnya hanya melibatkan nisbah saja, BE. Jadi bila jumpa nisbah, kita terus tukarkan nisbah tu ke dalam bentuk yang kita panggil sebagai bentuk apa? Pecahan. Cuma kat sini saya tak ambil BE dengan EC sebab BE dengan EC dua-dua tak ada. Jadi kita ambil BE dengan BC. Jadi saya akan tukar, saya ambil BE dia tanya, saya nisbahkan dengan BC. Nisbah kita BE dengan BC sebab BE 2, EC 3. Jadi dia akan jadi 2 nisbah 5. Okey. Kemudian kita jadikan dia pecahan. Jadikan pecahan per sama dengan gitu. Masukkan yang dia bagi tahu yang kita bagi yang kita tahu. Okey. Contoh dia kata cari panjang sisi BE. Kat sini dia nak BE. Jadi kita tahu apa? BC. BC kita ada apa? 50. Kita masukkan. BE sama dengan 50 per 5 darab 2. Ini satu kaedah. Kau boleh guna kaedah congak pun boleh. Ni 5 bahagian bahagi 5 boleh. Ini satu kaedah yang kita gunakan, kaedah teknik nisbah, penyelesaian nisbah. Jadi kita akan dapat jawapan kat sini adalah 20 gitu je. 20 meter. Ini kaedah nisbah. Okay, kaedah nisbah ni boleh menyelesaikan semua soalan berkenaan dengan nisbah, iaitu menukarkan nisbah kepada bentuk pecahan. Okey. Nombor 2. Jadi kita dah ada kat sini 20, ini 30. Selesai. Bentukkan satu ungkapan kuadratik bagi luas keseluruhan kawasan tanah berbentuk trapezium itu dalam sebutan X. Keluasan semua bentuk trapezium. Jadi apa formula luas trapezium? Luas sama dengan 1/2 jumlah sisi selari. Jumlah sisi selari maksudnya kat sini X tolak 18 campur dengan 50. Kemudian bawah kita, darabkan bawah kita 2X tolak 4. Dia nak apa? Dia kata bentukkan satu ungkapan kuadratik. Kena ingat, kalau ungkapan kuadratik dia mesti jadi dalam bentuk AX kuasa 2 campur BX campur C. Itu baru kita panggil dia ungkapan kuadratik. Kita selesaikan ni. Jadi kat sini kalau kau tengok 1/2 ni kita boleh buat last sekali ataupun kita boleh selesaikan dengan mana-mana kurungan. Contoh saya nampak 2X dengan 4 ni kita boleh selesai siap-siap dengan 1/2. Nampak? Jadi saya potong siap. Dia selesai dengan ni. Yang ni tinggal 1, ini tinggal 2. Jadi yang tinggal kat sini adalah
X campur dengan 32. Yang ni belah sini. Belah sana tinggal X tolak dengan 2. Jadi mudahlah kita nak kembangkan. Kita akan dapat jawapan kita kat situ. X kuasa 2 tolak 2X. Kalau boleh congak terus. Tambah 32X tolak 64. Jadi kita akan dapat jawapan X kuasa 2 campur dengan 30X tolak 64. Takat ni aja kita panggil dia bentuk ungkapan kuadratik. Berkenaan dengan apa? Luas. Dia kata L, kita letak semula cantik-cantik L. Sebab dia nak L kat situ kan. Okey. Dia soalan nombor 2. Kan? Bahagian C ni memang penting kan sebab dia 15 markah. Kalau boleh kamu dalam exam nanti kamu tengok soalan lah. Tengok bahagian C, tengok ada 2 soalan. Senang ke susah? Kalau rasa macam bahagian C ni senang, kamu jawab dia dulu. Kan? Sebab saya cadangkan kalau kertas 2, jawab C dengan B dulu. Pergi tengok yang mana senang. Tapi jangan jawab semua mana-mana yang senang. Kamu rasa mudah kan? Okey. Seterusnya soalan nombor 3 dia. Diberi luas kawasan berlorek ialah 1000. Hitung nilai X. Jadi kita hanya perlu selesaikan saja persamaan kuadratik kita. Kan? Luas kawasan berlorek adalah 1000. Okey. Okay. Kita tahu bentuk tadi, kamu tengok kan? Luas kawasan berlorek sini saja. Okey, luas keseluruhan tadi kita dah ada. Ini formula untuk luas keseluruhan. Dia nak apa? Luas kawasan, dia bagi luas kawasan berlorek saja 1000. Di sini 1000. Jadi kita boleh keluarkan formula untuk luas kawasan berlorek sahaja, iaitu di sini untuk nombor 3. Okey, luas kawasan berlorek adalah apa? Segitiga. 1/2. Okey, terus kita buat panjang tapak dia 2x tolak 4 kali tinggi dia 20. Sama dengan 1000. Selesai. Okey, jadi kat sini saya akan potong sini dengan sini tinggal 10. 10 kita potong pergi sebelah pula. 10 potong tinggal 100. Jadi 2x tolak 4 sama dengan 100. Jadi 2x sama dengan 104 dan x sama dengan 52 meter. Dia terus dapat ni. Markah dia 6 je. Kalau kamu tengok 6 maksudnya markah dia lebih kurang 2 markah dia. Okey, dia mudah je. Kita terus pergi dekat soalan B. Kita tengok. Dia akan combine dengan topik yang lain pula. Tengok apa topik seterusnya. Tengok. Encik Kamarudin ingin memagar di sepanjang sisi AB. Mana gambar kita ni? Sisi AB. Memagar sisi AB. Tengok balik di sepanjang sisi AB. Ini A, B, D. Okay. Encik kemudian ingin memagar di sepanjang sisi AB dan BE. Jadi AB dan BE dia nak pagar. Dengan pagar yang berharga RM15 semeter. RM15 semeter. Okey. Beliau mempunyai bajet sebanyak 3,500. Saya akan tarik sekejap. Jadi kat sini saya keluarkan benda yang penting tadi, nombor untuk B, soalan B. Kita ada kawasan yang terlibat hanyalah segitiga itu saja. Iaitu A, B dan E. Yang ini kita dah tahu 20. Okey, X pun tadi kita dah kira. X kita adalah sama dengan, mana X saja? 52. Lupa pula saya kan. 52. X 52. Jadi kat sini kita kira siap-siap bawah tu kan. Okey. Kita akan dapat bawah ni adalah 100. 100. Jadi kat sini panjang ini kita boleh gunakan Pythagoras theorem untuk mengira dia kan. Jadi Pythagoras theorem, kalau nak guna Pythagoras theorem boleh, kita boleh guna punca kuasa 2, 100 kuasa 2 campur 20 kuasa 2. Boleh pakai. Kalau nak pakai pol pun boleh pakai pol. Jadi kita akan dapat panjang ni adalah sama dengan 1
101.98. Okey, ini saya guna Pythagoras theorem biasa. Okey. Beliau punya bajet sebanyak RM3,500. Bagi menyiapkan pangkat tersebut, tentukan sama ada bajet tersebut mencukupi atau tidak. Sekiranya upah pemasangan pagar tersebut adalah 1/3 daripada jumlah keseluruhan harga pembelian pagar. Okey, kita kira dulu harga pagar. Harga pagar sama dengan 101.98 dan campur dengan 20 sini. Kemudian kita darab dengan 15. Kita akan dapat harga pagar. RM1,829.70. Okey, kemudian upah dia adalah 1/3 pada ni. Upah 1/3 daripada dia kata jumlah keseluruhan harga pagar. Sama dengan 609.9. Jadi berapa keseluruhan? Kos adalah 1829.70 campur 609.9. Dapat Jadi 2439.6. Soalan tanya apa? Dia kata beliau punya bajet sebanyak 3,500. Okey, tentukan sama ada bajet tersebut mencukupi atau tidak. Jadi jawapan kita bajet mencukupi. Itu saja. Okey. Kalau dia nak kawasan AB dan BE saja. Boleh Yang ni dia simple je sebenarnya. Bahagian C ni yang kita nak kamu score terus. Dan markah dia 6. 6 markah kawasan ni. Okey. Kita pergi kawasan soalan C pula. Tengok C. Apa dia nak? Untuk soalan C, Encik Kamarudin telah membuat pinjaman peribadi sebanyak 100,000. Jadi prinsipal pinjaman dia adalah sama dengan 100,000. Daripada sebuah bank untuk menjayakan projeknya ini. Wow. Dia diberi bahawa kadar faedah dikenakan adalah 5% setahun. Faedah. Okey. Hitung bayaran ansuran bulanan Encik Kamarudin jika tempoh pinjaman adalah 9 tahun. Dia nak buat 9 tahun macam beli kereta. Okey. Jadi apa faedah mudah Faedah mudah iaitu kita ambil ni jumlah semua keseluruhan yang dia kena bayar balik. Formula kita adalah P campur. Ini saya ambil formula daripada senarai formula. Memang dia bagi macam ni. Ada yang dah kadang-kadang dia dah simplified benda ni, tak ada masalah ini saya ikut je formula dia, senang. 100,000 campur dengan 100,000. Rate kita adalah darab 5% darab dengan 9 time. Rate dengan time. Principal, rate, time. Simple. Ambil kalkulator, tekan. Kamu akan dapat jumlah dia semua. Dia akan dapat 145,000. Ini jumlah dia kena bayar. Tapi dia bagi tahu kat sini soalan dia tanya apa? Dia tanya hitung ansuran bulanan. Jadi kita kena ambil ansuran bulanan sama dengan 145,000 bahagi dengan berapa tahun? 9 tahun kali dengan 12 bulan. Kan kalkulator dapatlah dia punya ansuran bulanan.
Jadi ansur bulanan dia adalah sebanyak RM1,342.59. Okey. Hitung bayaran asuransi bulanan jika tempoh pinjaman adalah 9 tahun. 59 sen biasanya tak adalah 59. Dia akan jadi RM1,342.60. Okey. Boleh yang ni formula senang. Kalau kamu jumpa soalan macam ni dalam bahagian C, kamu jawablah soalan dia campur aduk macam ni kan. Pilih mana-mana. Dia dua soalan, kita boleh pilih satu. Markah 15 kan. Jadi kamu kena aim, saya target untuk C, bahagian C. Kamu kena aim sekurang-kurangnya kamu kena dapat 12/15. Dapat full mark, cantik. Kita kena dekat 12. 12/15 maksudnya itu ada kebarangkalian yang tinggi untuk dapatkan A dalam math. Okey. Teruskan. Soalan seterusnya kita tengok. Ini lebih kurang antara soalan yang mungkin akan ditanya juga. Mungkin jangan bentuk macam ni sebab ini adalah graf gerakan. Graf gerakan dia macam-macam bentuk dia boleh tanya. Tapi antara ni soalan ni bentuk dia macam ni. Iaitu dia bagi satu, sini saya ambil ni. Senang. Okey, nampak. Sini kan. Graf laju masa menunjukkan gerakan bagi sebuah bot selepas berlayar selama 25 minit. Cek. Selepas berlayar selama 25 minit. Ni. 0 sampai 25 minit. Betul kan? Bot tersebut mengalami masalah dan nyah pecutan secara seragam dan berhenti bergerak selepas 15 minit. Nampak? Yang ini ni nyah pecutan. Berlaku nyah pecutan. Kemudian dia berhenti bergerak selepas 15 minit. Okey. Pada graf yang sama, lukis satu garisan bagi melengkapkan gerakan bot tersebut. Dan seterusnya, hitung jumlah jarak dalam meter DLI sehingga bot itu berhenti. Okey, kita baca soalan dia. Selepas berlayar selama 25 minit, ini dia berlayar selama 25 minit. Okey. Bot tersebut mengalami masalah dan nyah pecutan secara seragam dan berhenti bergerak selepas 15 minit. Okey, kat mana dia berhenti bergerak? Untuk graf laju, berhenti adalah maksudnya apabila laju sama dengan kosong. Berhenti maksudnya dia kelajuan dia kosong. Meter speed kita tu kosong. Jadi kat mana? Kat bawah ni. Okey, dia kata bila dia berhenti? Dia kata kat situ adalah nyah pecutan secara seragam. Selama berapa minit? Selama 15 minit. Maksudnya kat mana? 25 pergi ke 40. Ini 15 minit. 15 minit sebelum dia berhenti. Jadi jawapan kita ambil pembaris, kamu hanya perlu sambungkan saja. Dapat jawapan dia kan? Okey. Terus sambung je sini. Baris saya macam biasa, anak saya main hilang. Jadilah graf. Ini yang kita nyah pecutan seragam sampai berhenti selama 15 minit. Siap. Okey, itu soalan yang pertama untuk soalan ni kan, iaitu dia bagi berapa markah 4 markah. Betul ke? Wow, 4 markah. Dia punya soalan ada lagi. Tak habis, saya baca tak habis. Seterusnya hitung jumlah jarak. Betul tak sih? Jumlah jarak dalam meter. Lepas tu saya tengok 4 markah takkan buat garisan ni je. Yang dilalui sehingga bot berhenti. Jadi jumlah jarak sama dengan luas di bawah graf. Sama dengan, okey, bentuk ni saya pecahkan kepada 3. 3 ada pecah 4, ada pecah 2. Macam mana kamu pecah-pecah kan? Yang pertama adalah saya lukis kat situ, bentuk dia adalah trapezium campur dengan trapezium terus. Boleh juga nak pakai kotak pun tak apa. Pakai kotak dulu, campur segitiga pun boleh. Terpulang kamu pecah macam mana. Okey, kalau trapezium sini 20, sebelah sini 10, bawah pun 10. Okey. Kat sini
tinggi dia kat sini adalah 10, bawah adalah 10 hingga 25, 15 juga. Sini 10, sini pun 15. Cuma hati-hati sebab unit dia kat sini adalah minit. Bila unit minit, bawah ni semua kena kita tukarkan kepada jam. Kepada jam pula. Kepada saat. Minit kena tukarkan kepada saat. Sebab dia kata meter saat. Sini dia bagi minit. Okey, jadi macam mana 10 minit nak tukar kepada saat? Kita kena darab 60 semua ni. Kalau atas jam, sini kena bahagi 60. Kan? Unit mesti kita samakan. Samakan dia punya unit. Okey. Jadi kita dapat jawapan kita terus. Yang ini trapezium 1/2. 20 campur 10 terus boleh tulis 30. Bawah tu 600 terus tu. Campur dengan yang ini 10 darab dengan 15 darab 60. Campur dengan yang ini 1/2 darab dengan 10 darab 15 kali 60. Okey, ambil kalkulator, kita akan dapat dia punya jumlah jarak yang dilalui. Okey, kita akan dapat jumlah jarak dia 22,500 meter. Okey. Tengok macam banyak banyaknya, kan? Tengok, dia adalah sebuah bot. Kan? Bot dalam masa berapa minit? 40 minit. 40 minit dia bergerak sebanyak apa? 22 km normal. Kan? Dia jauh ni dia bergerak. Kan? Okey. Itu jawapan dia untuk kawasan ni. Itu dapat 4 markah. Okey. Kawasan lukisan ni optional. Lukisan ni optional dan kaedah macam mana kamu nak kira luas tu terpulang. Cuma saya cadangkan buat benda ni jadi pemeriksa senang nak rujuk. Dan dia akan pop bagi markah kamu terus dengan mudah. Okey. Tengok seterusnya. Soalan nombor 17 lagi. Saya nak fokus kamu soalan 17 ni. Sebab 17 yang memang agak merisaukan juga. Macam mana bentuk ni. Soalan seterusnya, ini berkenaan dengan apa? Kita tengok. Pada tahun 2020, Encik Ismail dan isterinya mendapat gaji tahunan. Ini gaji tahunan. 55,000 dan 60,000. Ismail dan isterinya. Maksudnya ini Ismail, ini isterinya. Uish, banyak lagi isteri dia dapat. Ini Ismail. Mereka masing-masing mendermakan 1,000 kepada badan kebajikan. Ada derma 1,000. Itu penting kan. Jadual 3.1 ialah pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Ismail dan isterinya. Okay, ini yang dituntut semua. Lengkapkan jadual 3.2 dengan menghitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Ismail dan isterinya dengan menggunakan cara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Okey, jom tengok sebelah. Tarik ke sini. Dia nampak kan? Tengok. Yang ini dia punya jadual dia. Okey, cantik. Yang pertama, tengok. Jumlah pendapatan. Nampak dia kosongkan satu ni. Kita tengok kat mana nombor-nombor tu semua kena isi ni. 1, 2, 3, 4, 5. Tengok hati-hati. Kalau jadual macam ni. Takut kadang-kadang kamu tertinggal. Yang pertama, dia kosongkan adalah jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan kat sini kita isi apa? Kita campurlah kedua-dua sekali. Campurkan. Jadi 55,000 campur dengan 60,000. Kita akan dapat kat sini 115,000. Jumlah dia kan. Okey. Derma dia dah tolak siap dah.
Kan? Kalau dia tak bagi, ingat derma kita tolak siap-siap. Yang juga dipanggil sebagai termasuk dalam pengecualian cukai. Okey. 9,000 individu, nampak kat sini, nampak kalau kamu tengok taksiran cukai berasingan lagi untung kan, sebab dia tolak 2 kali, ni sekali dia tolak. Okey, gaya hidup 2,500 berdasarkan jadual ni sebenarnya dia dah isi siap lah. Kita nak pergi tengok dekat mana? Pergi tengok dekat nombor 2 ni, pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai maksudnya apa? Pendapatan dia tolak dengan semua kita punya pengecualian cukai ni. Kan? Kita ambil kalkulator kita. 55,000 tolak dengan 9,000, tolak dengan 1,000, tolak 9,000, tolak dengan 2,500, tolak dengan 5,410, tolak dengan 3,000. Okey, yang tinggal 3,4090. Sini kan? Okey. Sini seterusnya dia punya cukai dasar. Okey. Cukai dasarnya biasanya kita tengok dekat table kan, table cukai dasar kita. Contoh kat sini dia dah kira siap 4,600 untuk keseluruhan. Yang ini 600. Yang ini cukai dasar dia siap bagi table dah. Kita tengok. Oh, table dia patutnya dalam exam dia kena bagilah. Kan? Dia mungkin dalam lampiran kat belakang tu yang saya cari sekejap. Tak ada. Ni jadual ni jadual ni biasanya dia akan bagi kan. Okey. Untuk cukai dasar ni. Okey. Kat sini kalau kamu tengok pendapatan dia adalah berada di antara 35 hingga 50,000. Sama macam dia punya husband dia, tak ada masalah kan. Cukai dasar dia adalah 600 untuk 35,000 yang pertama kan. Table ni dia akan bagi dalam SM. Okey, saya tolak dekat sini sama juga. Tapi dia kurang. Oh, sorry. Saya tak tengok. Dia kurang 34,000. Atas lagi. Kurang dia punya. 34,000. Jadi cukai dasar dia hanyalah 150. 150. Okey, kemudian cukai atas baki. Cukai atas baki maksudnya baki dia berapa? Kita kena ambil yang asal ni 3,4090 tolak dengan 20,000 yang pertama. Kan? Tinggallah 20,000 tinggal 14,090. Okey, kira cukai atas baki berapa rate dia kat sini ikut jadual ni adalah sebanyak 3%. Dan 3%. Kita kira 3%. Jadi 3% daripada 14,090. Jadi sebanyak RM422.70. Kita dah kira. Kan? Cuma kat sini mungkin jadual tu lah nanti kamu akan kena tengok. Kalau kamu tak nampak jadual, kamu tengok dekat lampiran formula tu dia ada bagi. Okey. Bawah ni pula, okey, rebate cukai. Rebate cukai ni penting. Rebate cukai ni kamu kena ingat rebate berlaku bila apa? Ada 2 kes kan. Rebate yang pertama adalah zakat, yang kedua adalah pendapatan kurang daripada 35,000 akan diberi rebate sebanyak 400. Nampak?
Jadi kita tengok untuk suami ni pendapatan dia kurang pada 35,000. Jadi dia layak mendapat rebate sebanyak berapa? Sebanyak 400. Tolak 400 kat sini dia. Jadi kita boleh kira dia punya cukai pendapatan bersih dia berapa. Jadi kat sini jumlah cukai dia berapa? Cukai dasar campur dengan cukai atas baki. Cukai dasar campur dengan cukai atas baki 150 campur dengan 422 70 sen. Tolak dengan dia punya rebate. Jadi yang tinggal untuk dia hanyalah RM172.70. Yang ini pula macam mana? Yang ini cukai keseluruhan dia sama dengan, kita ambil cukai dasar 4,600 campur dengan cukai atas baki adalah 4,515 sama dengan 9 115. 9,115. Jauh lagi dia. Nampak? Jadi kat sini totalnya ni berapa? Totalnya ni. Total untuk suami isteri, dua-dua suami isteri 810.40 sen campur dengan 172.70 sen. RM983.10. Kemudian tengok. Beza dia tu. Banyak sangat beza dia. Kalau antara taksiran cukai bersama dengan cukai berasingan. Ada soalan objektif dia tanya. Kalau cukai bersama dengan cukai berasingan, yang mana lebih untung? Jadi kita akan beritahulah jawapan kita adalah cukai berasingan. Kalau objektif. Kalau subjektif, dia kata pula soalan dia kata antara cukai bersama dengan berasingan mana lebih untung? Jelaskan. Tapi dia tak bagi apa, di soalan tu je. Kita jelaskan sebab apa? Cukai berasingan, apabila cukai berasingan kita punya pelepasan cukai ni lebih banyak akan ditolak. Sebab apa? Dia tolak setiap satu. Bila dia tolak setiap satu, dia banyak kita tolak. Sebab setiap cukai ni pelepasan dia ada had tertentu. Ada had tertentu yang kita kena lepas. Nampak? Jadi kalau dua-dua orang tolak, lagi banyak akan ditolak. Lagi banyak pelepasan cukai, lagi kuranglah cukai. Cuba kamu tengok beza dia. Jauh. Boleh? Jangan lupa nanti tengok dia punya jadual. Boleh, Zik? Boleh. Boleh, Ni banyak point ni kamu tengok dia punya ni. 8 kat situ. 1, 2, semua ada 8 dapat kosong. Markah dia 10. Jadi mungkin salah satunya akan ada 2 markah. Seterusnya soalan B. Tengok soalan B. Apa soalan B? Soalan B pula. Antara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan, yang manakah lebih sesuai digunakan oleh Encik Ismail dan isterinya? Dia tanya soalan satu markah. Dia suruh kamu jawab je. Jadi jawapan kita yang manakah lebih sesuai? Jawapan kita tulis itu adalah taksiran cukai berasingan. Ini pun dah cukup jawapan dia. Kalau nak tambah lagi, lebih sesuai lagi bagus. Markah 1 tak payah tambah. Tak payah tambah kenapa, tak payah. Kalau markah dia 2 atau 3, kita kena tambah kenapa. Soalan yang jelaskan. C. Tengok soalan C tu. Encik Ismail dan isteri masing-masing melabur di amanah saham P dan amanah saham Q. Selepas tahun, Encik Ismail memperoleh dividen sebanyak 460. Encik Ismail dividen 460 daripada pelaburan kedua-dua amanah saham ini, manakala isterinya memperoleh dividen sebanyak 550. Hitung kadar dividen yang diberikan oleh amanah saham P dan amanah saham Q dengan menggunakan kaedah metrik. Nampak?
Soalan ni dahsyat. Sebab apa? Dia melibatkan, bila nak selesaikan matrik, maksudnya ini melibatkan apa? Persamaan serentak. Persamaan linear serentak. Jadi kita kena dapatkan dua, dia punya apa, kita panggil persamaan dulu. Okey. Jadi soalan dia tanya apa? Cek. Soalan dia tanya, hitung kadar dividen yang diberikan oleh amanah saham P dan amanah saham Q. Jadi saya akan jadikan situ dividen amanah saham P, jadikan dia sebagai X. Dividen amanah saham Q, jadikan dia sebagai Y. Sekarang kita masukkan. Okey. Amanah saham P 6,000. Prinsipal dia. Macam mana kita nak kira dia punya dividen? Peratusan dividen. Peratusan dividen adalah darab terus direct dengan dia punya kadar. Terus direct. Iaitu kita darabkan terus dengan X peratus. Darab dengan terus X peratus. Okey. Lepas tu campur dengan yang kedua 4,000. Darab terus dengan apa? Y peratus. Sama dengan 460 total dia. Yang bawah pula sama. 7,000 darab dengan terus X peratus. Campur dengan 5,000 darab dengan Y peratus. Sama dengan 550. Okey. Cuma kat sini bila ada peratus tu kita boleh kecilkan lah. Jadi peratus dengan ni kita boleh kecilkan. Jadi persamaan kita jadi kecil sikit, iaitu kita akan dapat peratus per 100 dengan ni akan jadi 60. X campur dengan 40 Y sama dengan 460. Yang ini 70 X campur dengan 50 Y sama dengan 550. Kalau kamu nak kecilkan lagi pun tak ada masalah. 0,00000 ni boleh kecilkan lagi. Kalau perlu kamu nak kecilkan lagi, boleh kecilkan lagi. Kalau tak perlu kecil, boleh pakai kalkulator, boleh teruskan. Tukarkan dia kepada bentuk metrik. Bentuk metrik macam mana? Hafal je jawab. Bentuk dia ni, yang ini sama dengan ni, yang pertama. Nombor dulu, 60, 40, 70, 50, X, Y, 460, 550. Okey, kemudian songsang. Ini step penting. Saya hafal ni. Apa benda nak isi? Dan kat sini adalah X, Y. Terus sini kita darab bawah ni. 60 darab dengan 50. Kita akan dapat 3,000. 40 darab dengan ni akan jadi 2,800. Okey. Tukar tempat 50, 60. Tukar simbol negatif 40, negatif 70. Di sini. Salin saja. Okey. Kamu boleh guna kalkulator untuk mendapatkan jawapan terus. Dan kalkulator yang kita gunakan adalah persamaan serentak. Masukkan 60, 40, 460, 70, 50, 550. Kita akan dapat jawapan X sama dengan 5. Kita tulis macam ni 5, kemudian Y 4. Okey, tapi jangan biar macam ni. Sebab soalan dia jelas dia kata kat situ hitung kadar dividen yang diberikan oleh amanah saham P. Jadi kita tulis oleh sebab itu amanah saham P dividen dia adalah sama dengan 5%. Jangan 5 saja 5%. Okey, amanah saham Q 4%. Okey. Boleh Zik? Metrik dah hafal kan? Boleh skor metrik ni? Okey. Cantik. Teruskan
Pergi terus soalan seterusnya. Lagi sekali nombor 17 juga. Sebab nombor 17 ni dia memang favorite terjawab tapi dia tukar-tukar topik dia lah. Kat sini. Ni soalan trial dia memang tak tahu yang mana nak masuk apa topik. Jadi sebab tu saya ambil campur-campur supaya kamu dapat tengok dia punya contoh soalan-soalan dia. Adli merupakan seorang peniaga nasi lemak. Pendapatan P berubah secara langsung. Ubahan pula. Nampak? P berubah secara langsung. Berubah secara langsung dengan bilangan nasi lemak yang dijual Q bungkus. Q. Dan bilangan hari dia berniaga R. Dan maksudnya darab. Okey. Diberi bahawa Adli memperolehi 300 setelah menjual 120 bungkus nasi lemak selama 5 hari. Okey, pendapatan dia maksudnya P sama dengan 300, Q sama dengan 120, R sama dengan 5 hari. Semua kita keluarkan kan. Okey, soalan dia. Ungkapkan P dalam sebutan QR. Bila ungkapkan, kita kena jadikan dia, dapatkan dia punya K lah. Kan? Jadi nombor 1 kat situ, P sama dengan K QR. Jadi K sama dengan P per dengan QR. Kita akan dapat kat situ P kita 300 per dengan 120 darab 5 kan. Tekan kalkulator saja. Dapat kat situ adalah sama dengan K1/2. Okey, jadi oleh sebab itu persamaan kita terus jadi P sama dengan 1/2 QR. Boleh? QR/2 pun boleh. Tapi yang terbaik kita buat macam ni sebab nampak dia punya K dia. Nampak? Yang ini pun boleh, ini pun boleh, tak ada masalah. Okey? Itu kita punya apa? Ungkapkan 2 markah saja. Okey? Seterusnya soalan bawah dia minta apa? Hitung pendapatan Adli sekiranya dia telah menjual sebanyak 240 bungkus nasi lemak dalam masa 10 hari. Okey. Jadi kita terus ambil oleh sebab itu B persamaan kita pendapatan sama dengan 1/2 darab dengan berapa? 240 bungkus darab dengan 10 hari. Kan? Itu dapat jawapan dia. 1,200. RM terlupa letak, dimaafkan. Macam tu pendapatan ya. Okey, B. Ini bukan B, sorry 1, 2. Tiba-tiba saya buat B pula. Tengok nombor 3. Nyatakan bilangan nasi lemak yang dijual. Bilangan nasi lemak yang dijual nombor 3 kan. Bilangan nasi lemak yang dijual. Sekiranya Adli memperolehi 1,500 dalam masa 8 hari. Sama persamaan dia, kita masukkan 1,500 sama dengan 1/2 darab dengan bilangan nasi lemak tak ada, Q R kita darab dengan 8. Kita guna kalkulator je terus kira. Dapat Q sama dengan 375 bungkus. Kan? Kalau ubahan masuk pun best juga. Cuma ubahan dia banyak sikit lah kena buat nak dapat 5 markah tu. Kan? Okay. Dia 5 markah untuk ubahan kat sini. Dan ubahan biasanya kita target dia duduk kat depan-depan sikit lah. Kan? Depan-depan sikit kan. Cuma kalau dia masuk bahagian C, cantik. Antara topik yang mudah untuk kita jawab. Okay. Teruskan. Nombor 16. Nombor 16. Sama juga bahagian C soalan dia. Syarikat Aman berjaya menjual 100 buah kereta dalam tempoh 3 bulan. Harga jualan bagi kereta model X dan model Y masing-masing dengan harga 35,000 dan 60,000. Jumlah harga jualan kereta tersebut adalah sebanyak 4400.
Berapakah unit kereta model X dan Y telah dijual oleh kereta aman? Yang ini sekali lagi persamaan serentak. Tuliskan persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan metrik. Okey. Dia nak bentuk persamaan metrik, saya tulis kat sini dulu. Yang pertama, 100 buah kereta model X dan model Y. Maksudnya model X campur model Y sama dengan 100. Sama. Yang kedua, harga pula, kita masukkan harga dia iaitu sebanyak 35,000 X campur dengan 65,000 Y sama dengan 4,400,000. Okey, jadi kita boleh kecilkan ribu-ribu tu lah, ribu-ribu, senang sikit. Okey, terus dia nak tuliskan persoalan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan metrik. Macam mana jawapan dia? Yang metrik tadi. Yang metrik kita masukkan ni, nombor kita adalah 1, 1. Bawah 35, 65. X, Y. Sama dengan, terus 100 dengan 4,400. Ini kita panggil dia persamaan metrik. Satu markah. Kan? Okey. Seterusnya, menggunakan kaedah metrik, hitung nilai X dan nilai Y. Yang ni bonus lagi metrik. Kalau metrik bahagian C, Alhamdulillah. Kita kata laju sikit lah. Kan? Terus kita buat yang ini dah ada persamaan. Terus ubah jadi songsang saja. Dengan 1/1. Terus kita masukkan saja bawah 1/65, 65. 1/35, 35. Tukar tempat 651, tukar simbol -1, -35, belakang 144,000. Okey, terus jawapan saja untuk X dan Y. Sebab tu markah dia bagi 4 saja kat situ, masuk semua sekali dengan songsangan. Okey, kita masukkan kat situ 1, 1. 13565 4400. 70, 30. Okey, baca soalan dia nak apa? Hitung nilai X dan nilai Y. Oleh sebab itu kena tu, jangan biar macam ni. Jadi X sama dengan 70 buah. Y sama dengan 30 buah. Jadi jalan kerja 2 markah, jawapan betul 2 markah, 4 markah. Okey. Masuk. Ni metrik juga tak apa. Saya rasa kamu dah boleh cakap metrik ni. Kan? Okey. Cuma masa nak buat persamaan tu, tapi tak susah sangatlah persamaan dia. Tengok. Raja seterusnya C kan. Rajah 7.2 menunjukkan piktograf bagi jualan kereta model X dan model Y. Jualan pada bulan Mac tidak ditunjukkan. Lengkapkan piktograf di bawah. Okey. Kita tengok. Jadi tadi kita tengok mewakili 10 biji kereta, mewakili 5 biji kereta. Jadi jawapan daripada sebelah tadi. Iaitu kita tahu X 70 buah semua. Ini model X. Ini X. Tulis pula. Ini model Y. Model X sebanyak 70 semua. Model Y 30. Dia gambar kereta tu. Okey. Sekarang kita masukkan ya. 10 biji kereta. Kan? Lengkapkan. Nak lukis tu lebih kurang aja. Dia nak lengkapnya kena lukis tau. Jadi lebih kurang lah lukis kereta, bentuk kereta tu. Okey, mewakili 10 biji kereta jadi 1, 2, 3, 4, 5, kena lukis lagi 2. Kamu lukis lebih kurang ya cerita. Jadi nampak 2 benda sudah. Kan? Yang ini mewakili 5 biji kereta. 1, 2, 3, 4, 5.
5 maksudnya 30 seko lagi. 6. Tak nampak bentuk kereta pun. Tak fikir okey. Okey? Itu cara dia. Dia lukis je, jangan risau, jangan nak penting saya nak sama-sama. Dia nak tengok banyak mana je lebih kurang bentuk dia. Okey? Macam gajah pun ada kat sini. Okey, tak apa. Kita teruskan soalan seterusnya. Nampak? Tak habis lagi cerita dia. Farha ingin membeli sebuah kereta model X dari syarikat Aman. Kan? Beliau ingin membuat pinjaman bank bagi membeli kereta berkenaan. Okey. Berapakah jumlah pinjaman bank yang akan dibuat jika kadar faedah tahunan sebanyak 4% dengan tempoh bayaran balik selama 9 tahun. Okey, dia kena pinjam berapa? Kita tengok. Ingin membeli sebuah kereta model X dari syarikat Aman. Model X tadi harga berapa tadi model X? Model X tadi harga RM65,000 kan. Model X adalah 35,000. Model X 35,000. Jadi kita buat formula kita, dia nak pinjam sebanyak 4% kan, bayaran balik selama 9 tahun. Okey. Jadi kita tengok berapakah jumlah pinjaman bank yang akan dibuat. Ini formula dia sama, A sama dengan P campur PRT. Kan? Cuma kat sini pinjaman dia, kereta dia harga 35,000 campur dengan 35,000. Formula ni banyak dia pakai. Darab dia punya kadar dia 4%, darab dengan sebanyak 9 tahun. Ambil kalkulator, tekan, selesai masalah. Peratus pun pakai simbol peratus kat kalkulator je boleh. Kan? 4 sama dengan 47,600. Dia kena pinjam lah. Okey. Berapakah ansuran bulanan dia yang perlu dibayar oleh Farha? Nampak? Dia bagi markah, memang soalan ni nak sangat bagi markah. Okay? Yang ini adalah ansuran. Ansuran bulanan sama dengan 47,600 bahagi berapa tahun? 9 tahun kali 12. Jadi tinggal 440.741 kan, 741 kan, 74. Dan biasanya kita duit sekarang ni dia tak boleh 4 lah, dia kena bundar dia lagi sama dengan 44075. Okey, macam tu je lebih kurang. Dapat markah dia, memang ada markah. Ini kalau topik ni saya target masuk memang best. Syarikat Aman telah memberi diskaun sebanyak 25% untuk kereta model Y. Berapakah harga kereta tersebut selepas potongan diskaun dalam asas 8? Oh, dia main asas 8 pula. Okey, C. Tengok, harga kereta tu asal dia adalah sebanyak 55,000 kan? Sekarang ni cepat lupa lah. 65,000 diskaun dah habis. Awal lagi saya diskaun 65,000. Okey, dia diskaun sebanyak 25%. Diskaun sebanyak 25% kita boleh kira dengan cara 100 tolak dengan 25%. Kita kira terus macam tu. Okey. 65,000 darab dengan 75%. Dapat yang tinggal adalah 48750. Yang ini adalah dalam asas 10 kan.
Dalam asal 8 kalau nak tunjuk jalan kerja panjang pun boleh dan kamu boleh guna kalkulator lagi untuk ni. Okay, kita kalau guna kalkulator terus kita bagi 48750 dex kita tukarkan kepada ox. Asal 8 pakai mod base. Okey, 48750. Zik, cuba pakai kalkulator kamu ke? Saya tak boleh guna lah. Nak cari tak ada function untuk ni. Saya dapat 137 156. Apa? 156. 137 15 156. 6. Asas 8. Asas 8. Kamu guna kalkulator kan? Okey, baik. Selesai kan? Okey. Teruskan lagi. Tengok soalan seterusnya. Nombor 17 juga kat sini. Johan menjual nasi lemak dengan dan nasi goreng di Medan Selera Pekan. Harga sepinggan nasi lemak ialah RM3 dan harga sepinggan mi goreng ialah RM4. Dia banyak soalan serentak. Topik ni memang bahagian C ni. Sebab tu kamu esok kamu dapat soalan, kamu terus pergi attack bahagian ni dulu kan. Okey. X adalah nasi lemak. Kan? Nasi lemak. Y adalah sama dengan mi goreng. Jadi kat situ, kata kat situ RM3 untuk sepinggan nasi lemak dan RM4 mi goreng. Syarat-syarat bagi jualan makanan adalah seperti rajah 8.1. Wah. Okey. Jualan kedua-dua nasi tidak melebihi. Kata samaan. Jualan kedua-dua nasi tidak melebihi 150 pinggan. Tidak melebihi. Jualan kedua-dua maksudnya X campur Y. Tidak lebih. Mesti kurang atau sama dengan 150. Yang kedua, jumlah pendapatan daripada jualan tidak kurang daripada 450. Kan? Jadi kat situ kita masukkan harga untuk X adalah 3X campur dengan 4Y tidak kurang. Tidak kurang pula. Tidak kurang maksudnya lebih atau sama dengan 480. Okey. Tengok soalan dia nak apa. Senaraikan semua ketaksamaan linear selain daripada X lebih besar pada kosong dan Y lebih besar pada kosong yang mewakili jualan makanan. Okey, dah buat dah. Lukis dan lorek rantau sepunya yang memuaskan sistem ketaksamaan linear tersebut pada ruang jawapan yang diberikan. Ada kata graf ke? Tak ada kata graf. Okey. Jumlah pendapatan daripada yang ni kena buat graf. Contoh kalau kita buat graf, yang pertama kita jadikan dia samaan dulu. Ni untuk buat graf jadikan persamaan jadi X campur Y sama dengan 150. Kamu buat 6 kotak kat bawah tu. X, Y. Jadi kita akan dapatkan contoh macam ni senang ya. Bila X kosong, tutup Y 150. Bila Y kosong, X 150. Contoh nanti saya ambil kita graf saja kita buat. 3X campur 4Y sama dengan 480. Kita buat 6 kotak sama kaedah ni.
X, Y. Yang pertama, bila X kosong. Bila X kosong, tutup X. Jadi 480 bahagi 4. Kita akan dapat 120. Okey, sama juga bila Y kosong, tutup Y. Bila Y kosong, tutup Y maksudnya 480 bahagi 3. Dan kita akan dapat 160. Okey. Seterusnya kita kena plotkan. Soalan dia suruh apa? Lukis dan lorek semua rantau sepunya yang memuaskan sistem ketaksemuanya tersebut pada ruang jawapan yang diberi. Okey, untuk soalan jenis macam ni, bila dia kata kat sini memuaskan ruang jawapan. Sebenarnya ruang jawapan dia dah ada graf siap dah. Graf dia pun dah ada paksi. Dia dah bagi paksi siap dah. Kan? Cuma kat sini saya akan buat paksi sendirilah kat sini. Tunjuk je lah buat graf. Kita buat graf je lah. Itu. Jadi ambil 6. Okay, kalau kamu jumpa soalan macam ni yang dia tak bagi kat kamu skala, dia tak bagi kamu skala, kamu boleh buat skala sendiri. Okey. Jadi terpulang kepada kamu punya budi bicara sendiri. Contoh kita tengok, kita nak 150, 160 kita nak jadi kita target mesti cukup dekat X dulu penting. X mesti cukup. Jadi kalau 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tak cukup untuk 160 kat situ kan, tapi kita boleh buat juga tak ada masalah. Contoh saya buat kat sini, katakan saya buat 20 kan. 20 kat sini saya buat 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Okey, untuk Y 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Y tak ada masalah. Okey, problem kita dekat X. Sebab apa? Dekat graf kita tadi kita buat jadual kita. X kita 150 dan 160. Jadi bila kita tengok kat sini, dua-dua X kita tak ada tau dekat graf kita. Tak cukup. Bila tak cukup, apa nak buat? Kamu kena tambah satu lagi kotak. Dua-dua ni kan. Maksudnya yang ni kita tak boleh plot. Jadi kita kena tambah sendiri satu lagi kotak. Okey. Contoh yang ni tak ada masalah. Kita pilih mana-mana. Contoh saya biasanya saya akan pilih benda kat tengah. Benda kat tengah contoh saya pilih kat sini 80. Katakan kalau X 80, berapa Y? Kan X 80 maksudnya Y kita adalah 150 tolak 80, 70. Tak ada masalah. Kita dah boleh plot dah untuk yang ini iaitu 0150 0150 dengan 80 70. Walaupun dua titik kat sini tapi masa kita gariskan dia, kita kena gariskan habis jangan habis, jangan kat sini je, jangan sambung dua titik tak, kita kena gariskan habis. Sepenuh kata graf kita. Nampak?
Dan lepas kita garis, kita letak nama graf kita tu adalah X campur Y sama dengan 150. Bila kita letak sekali dengan kita punya ni, lebih kecil atau sama dengan. Kecil maksudnya ke bawah. Soalan lorek nanti kan. Okey. Sama juga yang ini. Kan? Cuma problem kat sini kita kena test nombor yang cantik. Contoh kalau saya test juga X saya itu sebagai X saya letak 80 juga. Contoh saya nak buat 80. Saya try. 80. Kalau 80 maksudnya apa? 3 kali 80, 240. Jadi 480 tolak dengan 240 sama dengan bahagi 4. Jadi kita akan dapat bawah ni 60. Nampak? Kita tambah je. Yang ni yang tak ada koordinat ni jangan padam, biar saja. Jadi kat sini 80, 60. Okey, satu lagi. 0, 120. 0, 120. Dekat situ, saya pun gariskan. Dia takut dia lari sini dia. Okey. Macam tu. Nampak? Yang ini pula kat mana arah dia tadi? Arah dia adalah ke atas. Kan? Ke atas. Ke atas. Jadi kawasan berlorek kita adalah kawasan kecil ni. Okey. Cuma yang ini kamu kena hati-hati kalau persamaan yang melibatkan X saja kan. Dan kena hati-hati juga bentuk. Bentuk dia macam biasa bentuk dia kalau macam ni atau macam ni bentuk dia garisan dia terus, kalau macam ni atau macam ni garisan dia putus. Lepas tu kena tengok atas bawah. Okey. Soalan selesai kat sini. Kita pergi pada soalan seterusnya. Okey. Johan menunggang motosikal ke medan saudara pekan setiap pagi. Rajah 8.2 di bawah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan motosikal Johan dari rumah ke persimpangan lampu isyarat sebelum sampai ke medan saudara itu. Okey. Ini dia punya graf dia. Huraikan gerakan motosikal Johan untuk selama 5 saat yang pertama. Nampak? 5 saat pertama ni. Okey, apa dia punya huraian kita? Huraian kita boleh huraikan dari segi dia bergerak dengan laju seragam. Pecutan seragam. Pecutan seragam. Jadi kita biasanya huraian kita melibatkan kalau ada garisan sengit ni kita kena kira dia punya kecerunan. Contoh kecerunan saya kira kat situ. M dia sama dengan letak koordinat sini, koordinat sini contoh 5, 15. Sini 0,5. Jadi saya ambil kat situ 15 tolak 5 per dengan 5 tolak 0 dapat 2. Jadi huraian kita adalah Johan bergerak dengan pecutan seragam sebanyak 2 dengan kelajuan pecutan seragam sebanyak 2 meter saat negatif 2. Apa masa macam mana ayat dia kejap. Ayat gerakan Johan dan tempoh 5 saat. Okey. Johan bergerak dengan pecutan seragam sebanyak 2 meter saat negatif 2 selama 5 saat. Itu boleh juga. Ataupun kalau kamu nak kira purata laju, boleh juga. Kan? Tapi yang terbaik ini kalau nampak macam ni, kita kira dia punya pecutan saja. Kan? Pecutan. Okay. Yang kedua, apakah yang berlaku? Soalan ya. Apakah yang berlaku? Saya tarik ni sekejap. Nampak senang. Okay, ini gambar dia.
Apakah yang berlaku terhadap gerakan motosikal Johan dari saat ke-5 hingga saat ke-12? 5 apa? Yang ini kita panggil dia mengalami laju seragam. Mengalami laju seragam. Jadi jawapan kita, apakah berlaku? Jadi kita motosikal Johan mengalami laju seragam sebanyak 15 meter saat lebih satu. Okey. Dari saat 5 hingga ke saat 12. Ataupun kalau dia nampak perkataan laju seragamnya, dia terus bagi 1 markah. Itu kan? Okey. Nombor 3, hitung kadar perubahan laju terhadap masa bagi 3 saat terakhir. Kadar perubahan laju. Ni 3 saat terakhir. Kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju sama dengan kecurunan juga. Kita kira kecurunan dia kat sini, kita ambil point kat sini 12, 15. Point kat sini 15, kosong. Kita masukkan saja 15 tolak kosong per dengan 12 tolak 15 sama dengan 15 per dengan negatif 3 sama dengan negatif 5 meter saat negatif 2. Okey? Okey, yang ni kamu kena ingat. Kadar perubahan laju ada negatif. Okey? Kalau nyah pecutan, jangan letak negatif. Dia mengalami nyah pecutan sebanyak 5 meter saat negatif 2. Jangan letak negatif. Kalau kadar perubahan laju mengalami kadar perubahan laju sebanyak negatif 5. Kena letak negatif. Kadar kena letak negatif. Kan? Pecutan atau nyah pecutan tak payah negatif. Okey. Lukis dan lorek rantau sepunya yang memuaskan sistem ketasungan linear. Ni mana baca soalan? Hitung kadar perubahan laju dah. Hitung jarak dalam meter yang dilalui semasa nyah pecutan. Dan huraikan gerakan motosikal pada tempoh tersebut. Dia nak apa? Jarak nyah pecutan sini. Jarak adalah bersamaan apa? Luas di bawah graf. Jadi jarak sama dengan segitiga. 1/2 nyah pecutan ini saja. Bawah dia 3 darab dengan 15. Jadi kita ambil terus. Kamu akan dapat 22.5. 0.5 meter. Okey. Jarak dia. Jadi huraian kita macam mana? Kan? Motosikal Johan mengalami nyah pecutan. Okey. Bergerak dengan nyah pecutan yang seragam sejauh 25.5 meter selama 3 saat. Okey. Dia kata, kemudian dia kata apa? Huraikan, kan? Motosikal Johan bergerak dengan nyah pecutan seragam berapa tadi? 5 meter saat negatif 2 sejauh 22.5 meter dalam masa 3 saat. Huraian. Okey. Jadi kalau kamu tengok, kalau graf biasanya laju masa huraian dia adalah melibatkan pecutan. Okey, 3 markah dia bagi kat situ. Turun bawah lagi. C. Jadual 51 menunjukkan jumlah hari jualan makanan dalam RM bagi Johan dalam 20 hari. Wakilkan jumlah hasil jualan makanan tersebut dalam sebuah plot batang dan daun. Kan? Dia nak dalam bentuk plot batang dan daun. Okey. Plot batang dan daun kita boleh buat dalam bentuk T. Iaitu T itu batang dan daun. Itu kita tengok kat sini. First kali kita kena susun dulu daripada kecil ke besar. Kan? Kecil ke besar. Contoh saya ambil kat situ 50. Ini paling kecil kan.
Tengok kat sini 50 ada 2. Kemudian ada 3. Kemudian ada 7. Ada 8. Habis 50. Kemudian kita pergi kepada 55. 55. Okey, 55. 550 tak ada. 551. 552. 553. 55. Oh, 552 ada 2 kali. 553. 555. Kalau saya miss, kamu beritahu 555. 558. 559. Nampak? Ni okey. Seterusnya 55 habis, 60 pula. 60. 602. 602. Okey, dah. 604. 607. 608. 8. 609. Lepas tu 6065. 651. 652. Habis kan? 65 habis. Kemudian 70. 705. Okey? Boleh Aziz? Ingat lagi ke? Ni. Okey. Ingat. Boleh Cuma ni. ni cikgu. Ya. Macam mana nak tahu? Kalau buat kan 50 tu kan sampai 70 tu kan batang kan? Okey. Kalau buat 5 tu tak boleh. Maksudnya macam batang tu 5, daun tu 02, lepas tu 03. Sebab dia kita tengok kalau kita buat kat sini, kalau 5 kan, kalau 5 saja kita tak boleh buat 02, 03 kat situ. Sebab 02 kita tak boleh letak nombor tu kosong kat depan. Jadi kamu akan nampak dia punya, sebenarnya bila kamu tengok nombor tu kamu akan nampak pola dia. Saya nampak pola dia 50, 55, 60, 65. Nampak? Kamu nampak pola dia. Okey. Biasanya kalau kita tengok macam ratus kan, kita akan buat puluh kemudian sar. Puluh sar. Nampak? Kan? Okey. Tapi ada setengah nombor tu boleh, tapi kalau nombor tu kita jangan elakkan dia punya daun ni ada nombor 2 digit kosong, termasuk kosong. Okey, jangan bagi kosong depan boleh? Boleh. Okey. Tengok okey. Oh, dah habis dah. Okey. Jadi kat sini cuma 3 markah kan? Cuma kamu boleh buat dia punya dalam bentuk kita panggil dia apa? Bentuk perwakilan kan? Perwakilan dia boleh kalau nak buat, nak tulis bawah dia macam mana apa. Tapi kalau kamu tinggal macam ni pun dah okey dah. Kan? Sebenarnya dia nak tengok kamu faham tak apa yang dimaksudkan dengan batang daun. Cuma kali ni saya mungkin target saya target untuk kamu kena baca sikitlah pasal sukatan serakan Sukatan serakan saya target untuk bahagian C mungkin dia masuk bahagian C. Sukatan serakan iaitu dia ada min, kelas mod,
Kan? Lepas tu dia akan minta kat situ apa? Varian CCMPRY. Lepas tu dia suruh lukis OGIF ke satu. Kan? Kemudian plot kotak. Ini biasanya mungkin. Tapi yang ni kita ada bincang dah itu, insyaAllah. Boleh ingat. Boleh Zik? Boleh. Okay. Kalau kamu ada lagi dua hari. Kalau kamu ada soalan, kamu WhatsApp saja tau. WhatsApp. Kalau ada kamu buat latihan tak faham ke, WhatsApp saya. Nombor saya ada kan? Ada. Okey, boleh. Jadi macam itulah Jadi exam ni insya-Allah kamu boleh jawab. Dia confident je jawab. Confident. Target kita sebenarnya kena dapat markah lebih kurang 80 ke atas. Kalau dapat 80% tu maksudnya okeylah. Every question kamu boleh jawab 80% okey. Mesti ada setengah-setengah soalan kamu boleh jawab penuh. Kan? Cuma kita target every question tu kena ada 80% kita berjaya jawab. Mungkin ada sikit kita tak berjawab tak apa. Target 80 ke atas, insya-Allah kamu akan dapat A atau A+, insya-Allah. Boleh Zik? Boleh. Samalah kita doa sebab soalan pasti tak ada. Itu problem dia. Kita hanya berdasarkan kepada soalan trial, insya-Allah. Jadi untuk malam ni sampai sini dulu, insya-Allah. Saya harap kamu dapat jawab dengan baik nanti, kan? Okey. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zik. Terima kasih cikgu. Sama, baik.